Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan boleh tak tolong komen sikit, suara saya dengar tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kita Freya Baby Dini Fikret, Muhammad Himur, Siti Nurul Ain. Wow, Ustazah Nurul Hidayah bersama dengan kita dah. Okey, sekejap Ustazah, saya baca depa punya nama set. Andina, Aizah Syamimi daripada Pokok Sena, ni anak saudara saya ni. Opet Bahar, Fazlina Syafi'i, sahabat baik saya di UAE. Nureka Q, As-Salahaddin, Masya Allah. Baik, tuan-puan, okey, sorry sebab malam ni saya tak guna tripod, ada masalah tripod. Cik Hazika, apa khabar Cik Hazika? Baik, boleh tak sesiapa tolong komen dulu dekat bawah. Dengar tak suara saya? Durian Creek pun ada juga. Tu dia, Nora Ezra. Maaf sebut salah no. Muhammad Nasir, Alif Ashraf. Dengar Ustazah, alhamdulillah. Okey, so kita dah Ustazah Nurul Hidayah dah bersama kita. Mana dia Ustazah Nurul Hidayah tadi? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jemput Ustazah Nurul Hidayah masuk kita punya panel pada malam ni. Baik, sebelum dan sementara, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah bi khairin siha wal afiyah. Jamil awi. Saja dah. Sihat ke Ustazah ni? Alhamdulillah sihat. Masya Allah, kita sangat berbesar hati. Ahlan wa sahlan kepada Ustazah Nurul Hidayah dan juga rakan-rakan yang bersama dengan kita. Banyaknya buku, betul. Tengok buku belakang Ustazah Nurul Hidayah. Tak adalah. Yang belakang ni kembal, belakang ni tak boleh kembal kan? Kena pergi rumah Kak Ade ni nak pinjam. Oh, boleh. Mai datang. Allah. Okey. Ustazah Nurul Hidayah, rakan-rakan yang saya muliakan, jom kita mula sembang Quran kita ataupun 3 soalan tentang Al-Quran kita buat siri pertama anjuran Christmas Sendirian Berhad, insya-Allah. Secara spesifiknya daripada program Mini Aura Wanita Al-Quran. So kita buka dulu majlis sembang Quran kita tentang Al-Quran dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hadid. Baik, saya mengalukan rakan-rakan yang bersama dengan kita. Ada sedikit masalah teknikal. Mulanya kita nak live di Convention Aura Wanita Al-Quran, tapi tidak berjaya. Itulah ujian-ujian kecil. Sementara kita nak dapatkan sesi pada malam ini. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kawan-kawan semua rakan-rakan lain untuk bersama dengan kita. Kita tak akan ambil masa yang panjang.
Sebab hanya nama program ini adalah 3 soalan sahaja. Dan 3 soalan ini insya-Allah akan dihuraikan dengan sangat cantik, dengan sangat baik oleh Ustazah Nurul Hidayah, kekanda ustazah saya. Kami sama-sama travel ke US pada 2 tahun lepas, 2009. Masya Allah, di situlah berputiknya ukhuwah kami. Begitu. Okey. Rasa. Bijak kasih kot sini kot no, dekat Malaysia kan. Okay, minta maaf kawan-kawan, kadang-kadang saya terpanggil kakak, ustazah. Nak buat macam mana? Saya dah memang Ustazah Nurul Hidayah dengan panggilan special, Kak D. Gitu. Okey, so sebelum kita mulakan dengan melontarkan beberapa soalan Ustazah Nurul Hidayah, kita ucapkan saya mewakili Pisces Sendirian Berhad. Terima kasih kepada Kak D, Ustazah Nurul Hidayah kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita untuk sendiri soalan tentang Al-Quran. Dan sebelum lebih jauh, kita nak bagi tahu kawan-kawan kita bahawa sebenarnya Ustazah Nurul Hidayah merupakan salah seorang panel dalam mini Aura Wanita Al-Quran yang julung kali diadakan untuk kali ini secara online. Bererti ramai rakan-rakan kita yang tak boleh attend convention Aura Wanita Al-Quran yang kita dah buat pertama kali di UIA. Yang kedua kita buat di UIA. Yang ketiga kita buat di Kris. Dan yang keempat nantikan, tetapi antara 3 dengan 4 tu kita buat mini Aura Wanita Al-Quran. So for the very first time, kita buat secara online. Sebab ramai kawan-kawan kita dekat Kelantan, dekat Johor yang tak boleh main, mereka request untuk buat online. So kita akan menggunakan Aura Wanita Al-Quran untuk tahun ini dengan cara online ataupun dalam talian. Okey. So Kak Dik, permulaan sebelum kita hantar soalan terus lah kan. Bersama dengan kita juga sahabat saya daripada Maktab Mahmud. Terima kasih banyak. Okey. Sebelum kita masuk kepada 3 soalan formal yang kita ataupun Ustazah Nurul Hidayah pada malam ini. Sedikit muqaddimah sebagai pesanan untuk rakan-rakan kita. Apakah kita kata muqaddimah lah kehidupan kita dengan Al-Quran. Fadhali Ustazah. InsyaAllah. Terima kasih kepada adindaku Dek Noni Comel. Saya suka panggil Dek Noni Comel. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat kita yang daripada awal tadi mungkin dah menunggu kan. Tepat jam 9, Ustazah ni live je, semua masuk. Subhanallah. Masya Allah. Kita sangat menghargai apa yang sahabat-sahabat sokongan kepada Ustazah ni, kepada Kuisal yang sentiasa tidak ada jemu memberikan pengisian-pengisian rohani kepada kita semua, sama ada dalam online ataupun dalam offline. Dan mini awak yang kita akan bersama-sama Ustazah Noni kan, walaupun tarikhnya berbeza, sangat special, tapi roh dan jiwanya saya pasti jiwa yang sama. Kita membawa satu kecintaan, nak mengajak supaya sahabat-sahabat sekalian, marilah kita kembali kepada satu perkara yang mana kalau kita pegang perkara ini, kita selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita tinggal perkara ini, kalau kita tinggal Quran, kita campak Quran jauh daripada kehidupan kita, ya kita percaya kehidupan kita akan tersasar walaupun yang kita sebut dalam salah kita ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang 17 kali yang disebutkan jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi jalan yang lurus ini, apa panduannya? Nak duduk dalam jalan yang straight ni, apakah ikatannya yang menyebabkan kita boleh straight supaya kita tak melencong? Kan? Melencong ke kanan, melencong ke kiri. Sebab yang kiri dan kanan tu kadang-kadang indah belaka lampai kita kan, menarik-narik kita supaya keluar daripada jalan yang lurus ini. Apakah dia? Itulah Al-Quranul Karim
yang Allah berikan sebagai suatu hidayah, sebagai suatu panduan, sebagai satu guideline yang kita kena mendarah daging. Dia bukan sekadar Al-Quran ini kita jadikan dia sebagai ta'abud. Betul, siapa baca Quran, dia adalah ta'abud kepada Allah. Lebih lagi daripada itu, subhanallah, siapa yang mengambil Al-Quran masuk di dalam kehidupannya. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi tanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Maksud apa? Akhlak Nabi tu punya indah, punya cantik. Daripada bangun tidur sampai tidur, daripada berakhlak dengan ahli keluarga, daripada berakhlak Nabi, bagaimana akhlak Nabi dengan sahabat, akhlak Nabi dengan orang kafir, akhlak Nabi dengan jiran, semua itu ada ataupun telah diterangkan dengan sebatang tubuh Nabi, yang mana Al-Quran itu sudah mendarah daging dalam kehidupan Nabi. Sahabat-sahabat, kalau kita hari ini belum sampai mengambil Al-Quran tadi sangat dekat dengan kehidupan kita, maksud di Quran bukan kita nak guna ke akhirat sahaja, dekat dunia kita nak guna dan manfaat daripadanya, nanti dekat akhirat Allah akan atur simpan menjadi saham yang sangat-sangat berharga yang kita tak tergambar, walaupun Allah kata satu huruf 10 ganjaran, tetapi siapa yang duduk dengan Al-Quran, siapa yang berdiri dengan Al-Quran, siapa yang baring dengan Al-Quran, tidur dan bangun dengan Al-Quran, Allah akan menjadikan kehidupannya sangat-sangat indah di akhirat kelak. Cuma Allah simpan sekarang waktu beramal, sekarang waktu mendekati Al-Quran. Saya sebenarnya malu nak cakap sebab saya bercakap dengan orang yang pakar Quran depan saya. Allah, dah langsung Masya Allah ni doa. Sedikit sahajalah sebab bila kita sebut bagaimana merasai keindahan Al-Quran ini, dia tidak habis kan Ustazah Noni? Orang ulama membincangkan 1400 tahun dahulu dikaji, yang tak pernah habis, tidak pernah kenyang. Para ulama, para mufassirin mengkaji dan menghirup kenikmatan Al-Quran sehingga makin digali, makin banyak ditemui mutiara di dalamnya. Makin tidak pernah surut, seolah-olah dia adalah sesuatu yang subhanallah, mukjizat. Bukan seolah-olah, dia memang mukjizat, dan mukjizat tadi tidak boleh kita gambarkan betapa indah dan berharganya, melainkan kepada siapa yang menghirup, siapa yang merasai. Mereka akan merasai kemanisan yang telah dirasai oleh bagaimana ulama kita yang kadang-kadang mensyarah. Ustazah Noni mungkin 1-2 ayat pada Al-Quran, tapi mungkin memerlukan bertahun-tahun untuk mensyarah ayat tersebut. Betul. Subhanallah. Kita yang sedikit pun kita rasa macam, wih kaya dia, Allah. Betul. Sedih. Comel sangat. Awak comel. Drama kan Ustazah kan? Masya Allah, Alhamdulillah, itu antara mukadimah yang macam dah awal-awal pun kalau kita dah rasa macam alamak terkena ni kan. Ustazah dah bagi buah ataupun lontaran yang kata apa, memang penalti terus lah kat dia Ustazah. Yang mana kata macam mana ni kalau Rasulullah digambar akhlaknya dengan Al-Quran, maksudnya apa yang ada pada Nabi itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti orang yang beramal dengan Al-Quran. Jadi persoalan dia, adakah kita orang yang beramal dengan Al-Quran? Kita baca sahaja ke ataupun kita belajar sahaja ke, beramal tak dengan apa yang ada dalam Quran? Mukadimah yang sangat tuntas saya kira untuk kita pada malam ini, untuk kita bukan sahaja nak dengar kan Ustazah kan, kita nak improve dan upgrade diri kita. Kita tengok tadi ada Ustazah Nur Akhil bersama dengan kita, Ustazah Nur Hidayah, Masya Allah, tabarakallah. Ustazah Syafawati ada dengan kita. Jadi harapnya dapat bagi teguran kalau ada saya salah ke ataupun nak bualan kita, atau nak tambah pun boleh. Masya Allah. Okay. So bila kita contoh tentang 3 soalan tentang Al-Quran, secara umum dulu lah Ustazah, sebab ini siri pertama kita buat.
Jadi dia pun mungkin tertanya-tanya apa jenis ataupun apa soalan. So untuk makluman semua, yang memilih topik adalah panel kita sendiri. Maksudnya malam ni Ustazah memberi hidayah nak present, nak share dengan kita berkenaan dengan cerita-cerita ataupun watak-watak wanita di dalam Al-Quran. Jadi dengan topik tersebut, kita nak tanya soalan, dan soalan-soalan ni insya-Allah akan menambah pengetahuan kita daripada jawapan Ustazah Nurul Hidayah, insya-Allah. Okey Ustazah, soalan pertama kan, Ustazah pilih watak-watak dalam Al-Quran. Mungkin juga ikutan dengan information yang kita nak adakan, dan juga untuk makluman semua, Ustazah Hidayah ni dah jadi panel kali kedua kita, subhanallah. Kali pertama kita dekat kuis ya Kak? Kuis, ya betul. Dekat kuis. Pada hujung tahun lepas, dan insya-Allah Ustazah Hidayah akan bersama dengan kita untuk bini awak kali ini. Okey. So dengan topik wanita-wanita dalam Al-Quran, Ustazah, kalau kita tengok dalam 114 surah dalam Al-Quran, 30 juzuk, salah satu juzuk yang ada ataupun kita sebut salah satu surah yang ada, namanya surah An-Nisa. Sudah tentu An-Nisa ini semua orang tahu, iaitu membawa maksud ataupun perempuan-perempuan. Dan kalau kita tengok dalam 114 surah, bila tolak surah An-Nisa, tinggal 113 tak ada dah surah lelaki, ya, ataupun tak ada surah lain-lain secara spesifik yang menyebut tentang jantina. Jadi, kita tanya Ustazah Nurul Hidayah, pasal apa ataupun mungkin Ustazah boleh share dengan kami tentang hikmah kepada adanya surah An-Nisa ataupun apa yang ada di dalamnya, ataupun bagaimana struktur surah An-Nisa itu, apa yang ada secara umumnya dan yang berkaitan dengan surah An-Nisa. Silakan. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Noni yang merancakkan lagi untuk, walaupun soalan yang pertama pada saya, soalan ini dah boleh mengajak kita untuk khidmat kot, pemikiran aras tinggi ya. So kita melihat bahawa setiap penyusunan daripada surah Al-Quran adalah taufiqi, suatu wahyu daripada Allah, bukannya ijtihad daripada para sahabat. Hatta pada penamaan surah tersebut ada dia punya hikmah dia. Bukannya dan sebenarnya pun daripada setiap satu nama surah tadi tu ada qil, nama lain. Maksudnya ada lebih daripada satu nama. Namun apa yang kita tengok pada hari ini, para ulama meletakkan, menyusunkan seperti mana yang telah diwahyukan kepada Rasulullah pada waktu penurunan Al-Quran tadi, dia tidak sama dengan penyusunan. Kalau kita tengok turunnya ayat pertama ataupun surah Al-Alaq, tapi tak duduk kat depan. Betul. Yang duduk kat depan surah Al-Fatihah, kan? Patutnya surah Al-Alaq lah kot duduk kat depan sekali. Tapi penyusunan tadi tu ialah taufiqi, secara wahyu, bukan mengikut ijtihadi oleh para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dia punya hikmah dengan penamaan surah tadi, ada dia punya munasabah. Ustaz Syari, subhanallah, saya baru pinjam belum beli lagi daripada sahabat saya. Ustaz Syari bagi menulisnya, subhanallah, surah-surah yang kita kata apa munasabah, jadi wanita-wanita dalam Quran. Ada satu tu munasabah, kenapa dinamakan surah-surah tersebut dan penyusunannya. Baik, kalau kita tengok surah An-Nisa, ada lagi satu surah yang berkait langsung dengan nama wanita, iaitu surah Maryam. Betul. Subhanallah, sangat-sangat indah. Allah letakkan dalam Quran itu nama-nama perempuan. Ini sebenarnya dah masuk soalan kedua ni, tapi tak boleh lah. Kita semula sekali. Problem. Tak boleh, tak kisah je lah kan. Walaupun kita kata nama-nama yang lain selain daripada wanita-wanita atau watak-watak wanita tadi itu tidak disebutkan secara jelas, tetapi Sayyidatina Maryam namanya, dan sehingga dinamakan surah tersebut ialah surah Maryam. Juga surah An-Nisa yang membawa maksud wanita, yang membawa maksud woman, kan? The woman. So kenapa dinamakan surah itu ialah surah perempuan?
Kata para ulama, yang pertamanya kerana isi surah tersebut mu'azzamnya ataupun abrazul ahkam, hukum yang paling jelas yang nak diangkat di dalam surah tersebut ialah ahkamul mar'ah, iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Keadaannya lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu, keharusan yang terdapat di sana sehingga dijadikan ayat tersebut salah satu daripada rukun khutbah sewaktu nikah. Masya Allah. Bahagian daripada surah An-Nisa. Dan banyak lagi berkaitan dengan hak-hak wanita yang ada terkandung di dalam surah An-Nisa sehingga dinamakan surah tadi ialah surah perempuan kerana surah tadi mengandungi hak-hak yang membela kaum wanita. Wahai wanita di luar sana, kalau kita rasa Allah tak bela kita, kalau kita rasa Islam tak sayang wanita, tolong belik balik surah An-Nisa. Sudut mana? Part mana yang Allah tak bela wanita? Mirasnya. Hak wanita dari sudut seorang wanita ini perlu dinafkahkan oleh seorang lelaki. Seorang wanita ini perlu dilindungi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini kena buat semua benda, kena bagi penempatan, kena bagi perlindungan, kena bagi makanan, bagi pakaian, semua kepada orang perempuan. Perempuan buat apa? Duduk goyang kaki. Nak kata specialnya, Allah bagi suatu pengiktirafan kepada wanita bahawa anda ini adalah suatu permata yang sangat berharga dan Allah lindungi dengan hukum-hukum yang Allah bagi dalam surah An-Nisa. Yang kedua, ialah kerana kalau kita melihat bahawa secara umumnya sekiranya ayat-ayat perintah ya ayyuhalladzina amanu bila disebutkan wahai orang-orang yang beriman, dia termasuk lelaki dan perempuan kerana Nabi SAW sebut An-Nisa syaqaiqur rijal. Perempuan ialah pecahan daripada lelaki. So apa yang ayat berkaitan dengan lelaki sebenarnya termasuk sekali lah termasuk lelaki dan perempuan yang beriman. Kalau ayat yang berkaitan dengan kita kata dalam 114 surah, maka Allah nak raikan tadi yang mana satu surah yang berkait dengan wanita sahaja. Maksudnya yang tadi lelaki dengan perempuan termasuk sekali. Yang ini surah yang kita kata yang special ini untuk menaikkan ataupun mengiktiraf bahawa ada perkara special yang hujung-hujungnya hunna tu. Yang ni khas untuk perempuan. Yang bersalin khas untuk perempuan. Yang mengandung khas untuk perempuan. Maka yang ini juga diiktiraf ataupun diraikan di dalam Islam sehingga Allah meletakkan khasnya satu surah itu untuk wanita. Kalau kita tengok, saya tak pastilah Ustazah Noni, yang saya tahulah sebahagian daripada kategori kalau yang saya tahu berkaitan dengan channel-channel yang kita subscribe. Contohnya macam Nurflix. Kalau kita tengok nanti dia ada versi Islami. Kalau yang kita tengok apa? Iflik kan? Netflix. Netflix, okay. Netflix kan. Dia ada yang Islami punya Nurflix. Dia buat satu kategori umum. Yang umum ni semua orang boleh tengok. Orang besar, dewasa lelaki, dewasa perempuan, kanak-kanak pun boleh tengok. Dan ada kategori yang kedua iaitu kategori untuk kids sahaja. Kartun manjang lah. Iaitu untuk kanak-kanak sahaja. Dan kategori yang ketiga iaitu kategori untuk wanita, for woman. Dan woman ni tadi, dia boleh, untuk woman punya kategori hanya yang boleh subscribe woman saja. Tapi woman juga boleh subscribe umum. Tapi orang lelaki dewasa, dia tak boleh subscribe woman. Tapi dia hanya boleh subscribe umum. Maksud dah kata apa? Orang perempuan ni sebenarnya, dia macam apa dia perlukan perhatian tau. Dia macam, walaupun yang umum tu untuk dia juga, tapi Allah bagi yang pada wanita tadi tu sebab wanita, dia lebih special, lebih menjurus. Kerana itu adalah tabiat perempuan kan. Wanita ni dia bila disebut, diangkat, seolah-olah dia rasa macam, ada orang hargai aku. Subhanallah, Allah mengetahui yang banyak dalam ayat Quran tadi adalah umum lelaki dan perempuan.
tetapi fitrah wanita itu ialah kadang-kadang dikhususkan untuk dirinya untuk merasai bahawa aku adalah sebahagian daripada makhluk yang wujud yang diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Sepatutnya kan, Ustazah, tak pernah timbul lagi isu wanita direndahkan, wanita diketepikan. Sebab bila kita tahu malam ni, ataupun sebenarnya kita kalau baca Quran, kita memang dah tahu surah Nisa tu ada di dalam Al-Quran. Cuma mungkin tambahan sangat banyak yang saya percaya kawan-kawan lain pun dapat juga catat. Bila Ustazah Hidayah contoh dalam surah An-Nisa, ada tentang hukum hakam, hak-hak untuk orang wanita, untuk perempuan, untuk wanita seperti kita dituliskan secara detail berkenaan dengan harta, berkenaan dengan apa lagi hak-hak dia sebagai seorang isteri dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita belajar surah An-Nisa ya Ustazah. Okay? Surah An-Nisa, untuk makluman semua, kalau saya boleh kongsikan juga, surah An-Nisa dinamakan sebagai surah An-Nisa Al-Kubra, yang Nisa yang besar. Dan ada lagi satu yang mana surah ini adalah surah Al-Talaq, disebutkan sebagai surah An-Nisa As-Sughra. Maksudnya ada lagi satu adik-beradik surah An-Nisa besar, iaitu surah An-Nisa kecil, yang dinamakan sebagai surah Al-Talaq. Itu antara benda yang cerita pasal orang perempuan juga, bagaimana sekiranya dia ditalak dan sebagainya kan. Itu antara benda yang puan sangat seronok perkongsian kita sebab tak sabar nak cerita, nak dengar cerita Ustazah berikutnya. Bila Ustazah mula mukadimah tadi dengan bagaimana akhlak Rasulullah disifatkan dengan Al-Quran. Nak makin cinta dengan Al-Quran, malam ni kita dah tahu dah sejarah ataupun kita sebutkan penamaan dan juga sedikit sebanyak berkenaan apa yang ada dalam surah An-Nisa, cerita tentang wanita-wanita, cerita tentang perempuan-perempuan ataupun hak-haknya di dalam surah An-Nisa. Kita tak sabar nak pergi soalan kedua Ustazah. Bila Ustazah mula dengan cerita wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan, kita nak tahu sebenarnya banyak ke dalam Quran ni sebut tentang wanita-wanita ataupun mungkin Ustazah boleh berikan sebahagian ataupun Ustazah nak listkan ke daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, siapakah wanita-wanita yang Allah sebut dan rakamkan di dalam Al-Quran. So lepas mengaji pasal wanita-wanita dalam Quran. Silakan Ustazah. Masya Allah, terima kasih kepada soalan yang dilontarkan dari Kedah ke Johor. Gitu. Gitu, okey. Baik, sahabat-sahabat, saya nampak dia ada nama Nur Hashimah Zakaria, Masya Allah. Dia menuliskan surah An-Nisa. Terima kasih juga kepada Nadirah Nadirah yang bersama dengan kita. InsyaAllah kita sedikit lagi kita melihat kepada dalam Al-Quran, walaupun kita tahu kebanyakannya ataupun kita kata figure yang ada di dalam Al-Quran, yang utamanya yang disebutkan secara jelas ialah para anbiya wal mursalin, iaitu para nabi dan rasul, yang mana apabila disebutkan secara jelas nama nabi tersebut, maka memang kita mengetahui bahawa itu ialah nabi yang wajib untuk kita ketahui sebagai seorang mukmin. Walaupun kisahnya hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Contoh Nabi Idris, ataupun kita kata Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Sedikit sangat, minimum, tetapi masih lagi tersenarai dalam 25 yang wajib untuk kita ketahui, melazimi. Baik, di kalangan dan kalau nama-nama lelaki ataupun figure-figure lelaki yang ada dalam Al-Quran selain daripada para anbiya, disebutkan juga para salihin, contohnya seperti Nabi Yusha. Nabi Yusha sebagai pada ulama kata dia ialah Nabi, tetapi Nabi yang tidak diwajibkanlah untuk kita menghafal senarai namanya. Termasuk juga Nabi Khidir, termasuk juga contoh Ashabul Kahfi, sebab tu tidak dibincangkan pun namanya siapa di dalam Al-Quran. Tetapi kisahnya dirakamkan dalam surah Al-Kahfi. Dan di sebalik, sebenarnya di sebalik nama-nama hebat dalam Al-Quran ini, ada di sana peranan wanita di belakangnya. Masya Allah.
yang kalau kita tengok dengan mata kasar, ya, para nabi tersebut yang perlu kita mengambil ibrah dan beriman dengannya. Tetapi rupanya di belakang para nabi tersebut ada seorang wanita, sama ada ibu, isteri ataupun anak-anak perempuan yang sangat-sangat memberi kekuatan yang besar dalam kehidupan Nabi tadi. Masya Dalam Allah. kehidupan orang saleh tadi. Dalam perjuangan mereka. Dalam perjuangan mereka. Yang mana ni, walaupun kita kata kita tahu yang nama macam Sayyidatina Maryam disebutkan dengan jelas, tapi nama yang lain mungkin contoh Nabi Musa, Ummi Musa, itu jelas juga walaupun kita kata tidak disebutkan namanya, sebab dalam riwayat yang kata namanya bernama Yukabat. Tetapi ibu kepada Nabi Musa, ini suatu highlight, suatu penegasan daripada Allah bahawa ada di sekeliling Nabi ini satu figure daripada wanita yang hebat yang Allah sebutkan sama ada directly ataupun indirectly. Kisah tersebut dirakamkan dan setiap highlight tersebut, dan kita pun tahu sifat Al-Quran itu mujiz. Sifat Al-Quran itu dia ringkas dan padat. Kalau Allah tak nak sebut, boleh je Allah letak sahaja kisah pasal Nabi-Nabi sahaja. Tetapi disebutkan perempuan-perempuan tadi kerana wahai wanita, sekiranya anda nak jadi orang yang menyumbang kepada kekuatan lelaki yang berada di sekeliling kita, kepada suami, kepada anak, kepada ibu dan ayah, ya, ambillah kekuatan ini. Lihatlah bagaimana kuatnya ibu kepada Nabi Musa. Lihatlah bagaimana kuatnya isteri kepada kalau kita tengok bagaimana isteri kepada Nabi Nuh alaihissalam yang tidak patuh. Tengok bagaimana kuatnya kekuatan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh. Kekuatan-kekuatan itu untuk memberi tunjuk dan ajar kepada kita, kalau aku nak jadi orang yang baik, untuk jadi orang yang menyumbang kepada kekuatan orang lelaki yang berada di sekeliling aku boleh ambil daripada Siti Sarah dan Siti Hajar. Walaupun kita berada di sekeliling orang-orang yang baik, jangan kita merasa kita sudah baik kerana isteri Nabi Nuh, walaupun dia adalah isteri kepada orang baik, tetapi dia tenggelam. Dia jauh tertinggal dengan kebaikan yang ada pada Nabi Nuh alaihissalam. Maka dekat situ apa yang kita nak angkat? Jangan berpuas hati walaupun suami kita 30 juzuk Al-Quran, hafiz Al-Quran, belum tentu kita selamat untuk kita terus rasa kita kata comfort level lah, comfort zone. Comfort zone. Sebab tidak menjamin. Isteri seorang Nabi juga tergelincir. Tetapi kalau kamu nak cari kekuatan, carilah kekuatan sebagaimana ibu Nabi Ismail alaihissalam, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Ibrahim. Kalau kamu nak cari kekuatan, kamu cari kekuatan. Kalaupun suami kamu tidak baik, kamu cari kekuatan sebagaimana Asia, isteri Fir'aun. Walaupun suaminya jauh, markahnya di belakang, menjadi orang yang paling kita kata jauh rahmatnya daripada Allah. Walaupun di hujung pengakhiran Fir'aun dalam kisah tersebut dikatakan Fir'aun ni seolah-olah macam nak kembali beriman sebab dah nampak dekat azab pemanah, tapi masa tu dah sampai sini dah. Tapi Allah tidak memberi hidayah. Sewaktu isterinya Asiyah nampak Nabi Musa, masa Nabi Musa kecil kan, sebab kita akan cerita lah kisah ini Ustazah Noli, di dalam kisah bagaimana ibu Nabi Musa dicampakkan Nabi Musa dan akhirnya dijumpai oleh Asiyah. Masa tu sebenarnya Fir'aun, masa dia tengok kali pertama, dia tumpah kasih. Macam mana tumpah kasihnya Asiyah kepada Nabi Musa. Tapi dalam hati dia menidakkan keras hati dia. Hati dia terlalu keras dan menidakkan. Akhirnya kata para ulama, kalau masa tu dia rasa cinta dan dia meletakkan cinta tersebut kepada Nabi Musa, nescaya Allah bagi hidayah kepada dia. Tetapi apa?
apa maksud kufran? Apa maksud menafikan, menutup? Dia sebenarnya telah menutup sendiri pintu hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Allah bagi hidayah kepada semua orang, tetapi dia yang menutup. Maka kita boleh melihat sama ada kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, walaupun tidak secara jelas tapi disebutkan figure Sayyidatina Hawa. Kalau kita tengok siapa lagi figure yang disebutkan, isteri Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kalau boleh kita tengok siapa lagi yang disebutkan, Siti Sarah sewaktu dapat anak, ya, lewat umurnya dapat anak Nabi Ishaq, dan disebutkan juga Siti apa nama, Hajar, bagaimana ditinggalkan, keadaannya dibawa daripada Palestin ke Mekkatul Mukarramah. Kalau kita tengok kepada ibu Nabi Musa, disebutkan di dalam Al-Quran. Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Asiyah, cerita ni disebutkan walaupun secara bayangan ataupun secara kita kata bukan secara direct tetapi indirect. Anak Nabi Lut alaihi salam, isteri Nabi Lut alaihi salam. Juga kalau kita tengok ada di sana di dalam Al-Quran kisah-kisah berkaitan dengan wanita-wanita yang kita kata walaupun tidak disebutkan secara direct tetapi dipahami itu adalah isteri-isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya disebut satu persatu, ibarat lembaran-lembaran yang dibentangkan di hadapan kita, sehingga apabila kita mengetahui bahawa Al-Quran sebenarnya bukanlah buku sejarah sahaja. Betul, betul. Bukan kalau dalam bahasa ni kita sebut tarikh. Tarikh ni maksudnya sejarah yang daripada abad keberapa sebelum Masihi dan semua macam tu kan. Al-Quran bukan buku sejarah. Tetapi sejarah tersebut dirakamkan. Dia cerita pada dalam Al-Quran. Dan sejarah itu tidak diceritakan secara details, masanya, tempatnya, ataupun siapa. Kadang-kadang kalau kita tengok figurnya pun tak disebut, hanya diletakkan nama gantian saja. Why? Sebab Al-Quran ialah kitab hidayah yang nak Allah suruh kita ialah apa? Tadabbur daripada figure tadi. Apa kekuatan dia? Apa kelemahan dia sampai dia jadi macam ni? Itu yang kita nak ambil dan pakaikan dalam kehidupan kita. Siapa yang memakai tadabbur dengan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, niscaya sa'adatu fid dunya wal akhirah. InsyaAllah dia akan dapat bahagia dunia, bahagia akhir. InsyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Anda tengok tu Ustazah, dia pun dah tulis dekat bawah tu. Banyak sangat. Saya pun tak sempat. Ya, memanglah tak sempat sebab sangat banyak wanita di dalam Al-Quran tu Ustazah kan. Dan kalau Puan Nur Hashimah, carilah kekuatan seperti kata Ustazah Hidayah tadi, seperti isteri Nabi Ibrahim. Mungkin kita salah type kot. Carilah kekuatan seperti isteri Nabi Ibrahim. Kata Ustazah Hidayah tadi adalah untuk seperti Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Okey, so kalau cerita tentang wanita Al-Quran ni memang banyak lah Ustazah. Dan sebab tu Ustazah, kita di Quizzel memang buat convention aura wanita Al-Quran sebab kita tahu kata ramai lagi watak-watak ataupun banyak lagi watak-watak dalam Quran yang kita tak kenal. Cuba tengok hari ni kita Ustazah Hidayah sebut kan, kawan ni dalam surah ni, kawan ni surah ni. Macam tu kok. Itukah Al-Quran yang kita baca setiap hari? Tapi banyak lagi watak yang kita tak kenal. Okay, so sebenarnya itulah sebab kepada kita buat convention aura wanita Al-Quran Ustazah juga arahkan. So kalau saya boleh share sikit, yang pertama dulu kita cover antaranya watak dua wanita Madian. Kemudian ada juga watak dalam Malikah Sabah atau juga sebahagian kita mungkin kenal sebagai Ratu Balqis. Dan juga ada juga watak pada convention aura wanita pertama tu kita cerita tentang Malikah Sabah, dua wanita Madian dan ibu Nabi Musa. Kemudian yang kedua kita share tentang Sayyidatuna Aisyah, ya, yang mana kita ambil daripada surah An-Nur. Yang tu memang sedap kan Ustazah kan, ada cerita 10
teriak macam tu juga. Sebab nak memahami situasi Aisyah ketika mana diuji dengan hadisatul ifki ataupun peristiwa fitnah ataupun bohong yang sangat besar ke atas Sayyidatuna Aisyah. Kita juga share dalam antara yang wanita yang kita pernah share dah adalah kakak kepada ataupun saudara perempuan kepada Nabi Musa. Kiranya Ustazah dalam perjuangan dakwah Nabi Musa ni banyak wanita-wanita Ya, betul. Daripada sebelum lahir sampai diletakkan di dalam kotak, tabut, aku pindah ke Madian, wanita. Wanita Madian lagi, betul? Kita jumpa kakak ataupun saudara perempuan Nabi Musa, ibunda Nabi Musa, kemudian Asia. Kemudian apabila Nabi ke Madian, maka jumpa lagi dua wanita Madian. Subhanallah. Kemudian itu watak-watak wanita yang baik untuk kita teladani kan Ustazah kan? Ada juga watak-watak di sana yang dirakamkan di dalam Al-Quran, namun sikapnya ataupun akhlaknya kita tak mau tiru. Antara lain adalah watak isteri kepada Nabi Nuh, watak isteri kepada Nabi Lut. Ini yang Ustazah Nurul Hidayah share dengan kita di Convention Aura Wanita Al-Quran 3.0. Betul Ustazah? Okay. Ada juga watak wanita lain yang tidak bagus untuk kita teladani. Contohnya Ummu Jamil. Sebenarnya banyak sangat watak wanita di dalam Al-Quran kan Ustazah kan? Dan kita tinggal nak baca dan kaji ataupun tidak. Tapi kita dah sampai ke soalan ketiga, sedih. Dan apa yang nak teruskan bersama dengan Ustazah Hidayah insya-Allah. Jom kita bersama dalam mini aura wanita Al-Quran nanti. Boleh tengok nanti di page Quizel 9 Berhad. Ustazah Hidayah antara salah seorang yang akan share dengan kita salah sebuah watak wanita di dalam Al-Quran. Masya Allah. Nanti salin lah nak siapa yang Ustazah sebut ni. Okey Ustazah, untuk soalan ketiga tentang wanita-wanita di dalam Al-Quran. Kita dah tengok macam mana terbangunnya ataupun secara waktunya Allah letakkan surah An-Nisa. Kemudian Ustazah bantu kita untuk catch up dengan beberapa watak wanita yang dirakamkan di dalam Al-Quran. So soalan ketiga Ustazah, sebenarnya kan bila kita tahu tentang watak-watak ni, apakah benda yang kita nak pelajari ataupun apakah sebenarnya petunjuk yang Allah nak bagi tahu dekat kita, khususnya wanita-wanita yang hadir pada malam ini dalam majlis ilmu kita insya-Allah, semoga ada manfaat. Apakah petunjuk yang Allah nak sampaikan based on watak-watak wanita ni Ustazah dalam Quran? Masya Allah. Okey, terima kasih pada Ustazah Noni. Saya nak share hari ni satu kaedah. Sebab bila kita sebut macam mana kita nak bawa keluar pengajaran tadi daripada kisah tersebut, caranya begini, kita ambil satu watak. Contohlah, kita ambil anak dua orang wanita Madian tadi, apa dia punya kisah dia? Kita ambil, okey, siapa? Okey, dia anak Nabi Shu'aib. Keadaannya, tengok dia keluar pergi membantu ayahnya yang sudah tua. Dan kemudian dia nak ambil beri air kepada gembalaan dia. Okay. So ambil peristiwa-peristiwa tu, maksudnya daripada satu peristiwa dua orang anak Nabi Shu'aib ataupun dua orang wanita Madian. Ambil peristiwa tersebut, tempatnya mana? Tempatnya di Madian. Tempat Madian. Dia buat apa? Pekerjaan dia sebagai dia bekerja lah, dia keluar bekerja. Yang ketiga, apa yang boleh kita tengok, keadaan dia ialah dia dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam. Okey, kemudian apa yang berlaku dalam keadaan tersebut apabila dibantu dan dia mempersilakan Nabi Musa untuk datang ke rumah dia sebab ayah dia nak membalas kebaikan Nabi Musa, dan kat sana ada scene. Scene apa? Macam drama pula kan. Scene itu ialah Nabi Musa berjalan di belakang dan anak-anak Nabi Shu'aib berjalan di hadapan dan tersingkap auratnya. Maka Nabi Musa suruh, biar aku yang berjalan di hadapan, kalian berjalan di belakang dan tunjukkan aku bagaimana jalannya sebab bukan rumah aku, dia tak tahu. Maka
ambil scene tadi semua daripada awal, ya, keluar daripada rumah bekerja, keadaan ayah sudah tua dan kemudian dia tidak terus bekerja, iaitu mengambil air bersama-sama dengan orang lelaki yang ada, tetapi dia menjaga sehingga dia tunggu orang lelaki tadi habis baru dia nak pergi. Baik, apa yang perlu kita buat untuk kita cedok manfaat daripada kisah ini? Scene daripada A to E misalnya kata. Berapa scene ini? Baik, yang pertama, gugurkan daripada kisah ini, peristiwa ini, siapakah wanita tersebut. Gugurkan. Yang kedua, gugurkan tempat tersebut, Madian. Gugurkan. Yang ketiga, gugurkan daripada cerita tersebut. Yang pertama tadi, gugurkan syakhsiah, gugurkan siapa orang tu. Yang kedua, gugurkan tempat. Yang ketiga, gugurkan masa. Masanya berlaku ialah pada zaman Nabi Musa lah kan. So kita gugurkan. Maksudnya kita bawa keluar semua yang berkaitan dengan tempat, masa, figure, watak. Dan akhirnya bila kita keluarkan ketiga-tiga ini, sebab musabab segala-galanya keadaan apa semua ni, itu kita keluarkan. Yang tinggal ialah sifat. Yang tinggal ialah kebaikan. Iaitu apa? Boleh kita tengok sama-sama. Yang pertamanya, keluar hukum para ulama kata keharusan wanita bekerja. Pelik tak sahabat-sahabat? Macam mana boleh keluar hukum? Daripada kisah dua orang anak Nabi Syuaib ini boleh keluar hukum. Ditanya kepada Syekh Sya'rawi, apakah hukum wanita bekerja? Dia kata, mudah. Allah dah bagi tahu dah 1400 tahun dulu. Peristiwa itu berlaku pada zaman Nabi Musa. Dibolehkan wanita keluar bekerja. Apa scene seterusnya? Scene seterusnya ialah tiada ikhtilaf, percampuran atau pergaulan di dalam tempat kerja. Wanita boleh keluar bekerja dengan alasan tak cukup, suami tak cukup duit nak menampung sebagainya, dan kemudian menjaga batas. Yang pertama, batas apa? Batas pergaulan, ikhtilaf. Yang kedua, kita boleh tengok batas apa? Batas malu. So wanita yang keluar bekerja, kalau hilang malunya, baik di rumah lah lagi selamat. Kalau kamu keluar pergi bekerja, kamu tak boleh keluar dengan memakai pakaian malu ini, kamu sedang menghadapi suatu bahaya yang sangat besar. Kisah tadi Allah bagi untuk kita, sebab apa digugurkan figure tersebut? Sebab kalau kita letak figure tu berkaitan dengan anak Nabi Syuaib, kita kata, yelah dia nak anak Nabi dia mana bagus. Betul. Saya bukan. Dia tak apply lah. Sebab dia rasa, yelah memang lah, mereka ada Nabi. Dia rasa macam, yelah dia tu kisah dia orang, bukan kisah kita. Allah pakai Quran untuk kita pakai. Ambil hukum-hukum tadi, ambil apa sifat yang tertanggal daripada apa yang kita keluarkan tadi daripada peristiwa tersebut. Yang itu, barulah kita rasa, rupanya Quran ni seolah-olah bercakap dengan kita, wahai wanita, kau jaga maruah ya kalau pergi kerja. Wahai wanita, kalau kau nak pergi kerja, jaga ikhtilat ya. Wahai wanita, kau boleh keluar bekerja kalau kau ada keperluan di dalam pekerjaan kamu. Itu dalam bahasa kita kata secara halusnya, itulah apa yang Allah nak bagi tahu kita dengan penceritaan yang dirakamkan dalam Al-Quran. Baru kita rasa Al-Quran kita baca, Al-Quran bercakap dengan kita kan. Kita tak rasa macam kita baca Quran, ni cerita zaman apa orang kata, macam pelulu kan. Dia rasa baca buku purbakala. Tak, Al-Quran dia bukan begitu. Al-Quran kita beri hidayah. Hudan linnas. Satu buku, suatu kitab, satu panduan yang Allah kata ia adalah petunjuk kepada manusia. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah kata apa? Siapa yang boleh ambil hidayah daripada Al-Quran ni? Rupanya orang yang bertakwa saja boleh ambil. Kadang-kadang takut juga kita, Ustazah Noni. Kenapa aku tak boleh faham ke ataupun aku tidak termasuk dalam hudan lil muttaqin. Aku belum jadi muttaqin, jadi aku tak boleh merasai ataupun mengambil hidayah daripada Al-Quran. Mudah-mudahan
Allah membuka hati kita, sebab hati kita Allah yang buka kefahaman daripada Al-Quran, yang bagi adalah Allah. Doa banyak-banyak, ya Allah setiap hari aku nak merasai nikmat dia baca Quran dengan kita memahami apa yang kita baca. Kita akan rasa berbeza, kita akan rasa seolah-olah Al-Quran bercakap dengan kita. Kata para ulama, kalau kamu nak Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu nak bercakap dengan Allah, kamu tunaikanlah salat. Dan kita boleh baca Quran pun kita tak rasa macam Allah bercakap dengan kita. Sebab apa? Rakannya, satunya mungkin bahasa kita salah ni, kita orang Arab. Dan kita pun kalau baca terjemahan, mungkin kadang-kadang tak sampailah sebab bahasa Arab tu Tak rasa. tak rasa. Betul. Jadi ada halangan-halangan tadi dan Alhamdulillah saya merasai bahawa inisiatif yang awak lakukan untuk memahamkan masyarakat Islam Malaysia adalah suatu inisiatif yang sangat baik, membawa masyarakat kita dengan Al-Quran. Dan ingatlah bahawa masyarakat Melayu kita Allah pelihara daripada dulu sampai sekarang. Kenapa? Atuk nenek kita dulu, dia tak kisah anak dia tak pandai belajar, tapi dia kisah kalau anak dia tak pergi kedai mengaji. Dia kisah kalau anak-anak dia, cucu-cucu dia tak baca Quran. Dan kenapa Allah pelihara kita pada hari ini? Kerana orang tua-tua kita dulu sangat jaga Quran. Dan hari ini kita meneruskan generasi ini memelihara kebaikan yang terus berada dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Jangan tinggal Quran dan kita tambah lagi, biarlah kita dapat memahami Al-Quran dan biar Quran dapat masuk dalam darah daging kita. Saya mohon maaf sekali kalau banyak daripada bincang malam kita hari ini. Bincang malam ni sangat indah dan kita tengok dekat situ, Masya Allah sahabat saya. Alamak, tak pada mesej lagi takutnya. Ni Ustazah sahabat kita Noni Nadira, Allah nangis dengar ni Ustazah, Masya Allah. Kak Nadira ada, ya Noni Nadira bersama dengan kita. Okey. Dan sedih kalau kita serta betul. Dan saya Ustazah Hidayah dan rakan-rakan, saya sangat tertarik dengan formula yang diajarkan oleh Ustazah Hidayah kepada kita. Ya, ambil satu watak wanita, letak tulis dalam Quran, gugurkan benda-benda yang mungkin tidak berkait rapat dengan kita. Ya, supaya nak mengelakkan kita rasa orang kata apa? Kita beralasan ya lah Ustazah Hidayah kan? Oh ni anak Nabi, oh ini isteri Nabi, oh ini faham Quran misalnya kan? Supaya kita mengelakkan terlampau banyak alasan dan kita mula membuat tindakan. Jadi rakan-rakan pada malam ni boleh share tips yang Ustazah Hidayah kongsikan dengan kita malam ni. Ya, ambil kertas, tulis bila kaji. Ya, especially contohnya kalau ada orang yang join kita untuk Aura Wanita Al-Quran. Ustazah Hidayah adalah speaker pertama kita, betul? Ya, betul. Yang depan lepas tu. 26 September dan Ustazah Hidayah akan bimbing kita untuk memahami kisah, sejarah dan yang penting adalah mengambil ibrah, yakni manfaat dan pengajaran daripada kisah dengan tajuk Ibu dan Bakul Tangisan. Tentang siapa Ustazah Hidayah akan contoh 26 September nanti. Jom rakan-rakan nanti boleh daftar di page Aura Wanita Al-Quran. Kita sebenarnya ada 4 panel Ustazah. Panel yang pertama Ustazah Hidayah sendiri dengan tajuk Ibu dan Bakul Tangisan. Kemudian Ustazah Syafawati, saudara Nabi Musa alaihissalam dan pemikiran luar kotak. Nabi Musa lagi. Okey, kemudian yang ketiga Dr. Martiyah Kamal Azhar, dua wanita solehah di Madian. Dan yang keempat, saya yang tengah duduk letak sekarang ni, Ustazah Noni dengan Balqis ini. Ustazah, kali ini menarik sebab kita buat secara online. Ya, betul. Ustazah, saya drive boleh dengar Ustazah Hidayah Beletiak. Saya tengah masak boleh dengar Ustazah Syafawati Beletiak. Maksudnya kita ada dalam Facebook group kan Ustazah kan? Dan saya be frank, secara jujurnya tak sabar untuk kita nantikan perkongsian Ustazah Hidayah pada 26 September. Ustazah akan terangkan dan saya catat semua. Tadi duk type nota tapi type
adalah kan, contoh. Saya tulis juga sebahagian, saya harap rakan-rakan dapat manfaat. Yang mana Ustazah Hidayah kongsikan dengan kita tips supaya kita ambil dan Al-Quran, gugurkan perkara-perkara yang mungkin tidak berkaitan dengan kita supaya kita elakkan membuat alasan, dan tengok watak, kebaikan, sifat dan manfaat yang kita boleh ambil untuk kita buat tindakan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita berakhir, mungkin Ustazah Hidayah ada pesanan untuk kami semua sebagai wanita-wanita nak jadi wanita Al-Quran. Apakah tips ataupun mungkin Ustazah nak kongsikan penutup lah atau kesimpulan. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustazah Noni. Yang pertama, kalau kita minta kebaikan daripada Allah, nak tengok kebaikan bagaimana Allah jawab doa kita itu. Tengoklah satu hari tu berapa banyak Al-Quran yang kita boleh baca. Dia ada ukuran dia, dan ukuran tu rupanya kalau hari tu kita minta doa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hari tu kita baca Quran mungkin tak sampai satu muka surat, dan itulah kebaikan yang Allah bagi pada kita. Tapi kalau hari tu lagi banyak kita boleh baca, dan itulah sebenarnya kebaikan yang Allah nak bagi pada kita. Nak kata dia, membaca Al-Quran ini tak boleh tinggal. Saya tahu kita perempuan sibuk dengan kalau dah datang bulan tu nak mula balik dia gear 1 kan, lambat sikit. Maksudnya mujahadah kita kena lebih kuat biar kita sentiasa dengan Al-Quran dan cuba untuk menaikkan keakraban kita dengan Al-Quran. Tak ada yang boleh samakan kita, yang boleh menjadi pembela kita nanti dekat alam barzakh ataupun di mahsyar ataupun di akhirat sana, melainkan Al-Quran yang menjadi BFF kita sewaktu kita dekat dunia. Dia saja yang boleh menjadi syafaat kepada kita. Dan ambillah Al-Quran dengan pintu rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah yang menyebabkan kita rasa ya Allah ni adalah pemberian daripada Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maka kita akan mengambil Al-Quran dengan penuh rasa emosi, kecintaan daripada Allah. Dan pada waktu itu perasaan ataupun segala yang mungkin sebelum ni kita fikir Al-Quran adalah hukum kan, maksudnya buku kau ni kena potong tangan, yang ni kena hukum bunuh. Mungkin kita fikir begitu sebelum ni, kita nampak Al-Quran adalah dengan pintu siksaan Allah. Sedangkan rahmat Allah tu lebih besar daripada siksaan Allah. Kenapa kita tak tengok yang lebih besar itu? Ya rahmat Allah beri kepada kita 1/99 pun seekor singa sudah menyayangi anak dia. Yang mana 99 Allah simpan ke akhirat. Maka lihatlah Al-Quran dengan pintu kasih sayang Allah, bukan dengan pintu kekerasan ataupun azab Allah. Menjadikan kita sebagai hamba-Nya, sebagai pembaca Al-Quran, lebih enak bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali teman-teman. Terima kasih sangat-sangat semua. The Fikri Muaz Fikwa, Masya Allah, semuanya bersemangat daripada awal sehingga ke akhir. InsyaAllah kita jumpa nanti 26 bulan 9 pukul 9 pagi, insyaAllah. Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Saya pasti semua orang tak puas dengar Ustazah Hidayah berkongsi dengan kita malam ni. Dia bukan sebenarnya Ustazah pakai bentuk-bentuk santai perbincangan begini kan. Kita dapat insyaAllah akan datang. Walaupun minit awak mungkin dah tak ada ataupun awak mungkin dah tak ada, dah habis, kita teruskan berkongsi macam ni sebab kita tengok kat sini rasa menusuk kalbu ni Ustazah semua. Okey, saya takut masa kita habis tak lagi sejam. Terima kasih banyak Ustazah dan rakan-rakan semua. Saya sangat hati motivasi. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.